Assalamualaikum dan salam muhibah kepada anda semua keluarga Malaysia. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Bicara DR setiap minggu menemani anda pada hari Rabu jam 9 malam pasti di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami iaitu Berita RTM. Baik penonton, sebagai permulaan ini kami ingin berkongsi kepada anda kenyataan media yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada petang tadi iaitu berkenaan dengan pemakaian pelitup muka yang sebelum ini diwajibkan di dalam bangunan indoor tapi kini serta-merta ataupun dikuatkuasakan pada hari ini 7 September 2022 tidak lagi diwajibkan, sebaliknya bersifat opsional ataupun pilihan. Namun perlu kita ketahui terdapat beberapa situasi yang mewajibkan kita untuk memakai pelitup separuh muka ini. Antaranya bagi individu yang merupakan positif COVID-19 yang perlu ke CAC untuk menjalani penilaian kesihatan. Kedua adalah bagi kita berada di dalam perkhidmatan pengangkutan awam seperti dalam bas, teksi, LRT, MRT dan juga termasuk di terminal ataupun stesen perkhidmatan awam. Selain itu juga jika kita berada di dalam fasiliti kesihatan seperti di klinik, hospital, pusat hemodialisis dan sebagainya, kita wajib memakai pelitup separuh muka. Namun demikian perlu kita ketahui juga adalah masih lagi menjadi hak kepada pemilik premis untuk mengenakan ataupun memberikan pengetahuan kepada pengunjung untuk memakai pelitup separuh muka ataupun sebaliknya. Namun seperti yang diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sangat digalakkan kepada masyarakat ataupun individu yang mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesama untuk memakai pelitup separuh muka. Selain itu, apabila kita berada di kawasan yang sesak, di kawasan yang ramai orang seperti di stadium, pasar malam dan sebagainya, dan juga bagi individu yang mempunyai penyakit kronik yang dikategorikan sebagai individu berisiko tinggi, warga emas, ibu mengandung dan juga individu yang mempunyai imuniti yang rendah. Ini antara kelompok-kelompok individu yang amat digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka ini. Baik, beralih kepada topik perbincangan kita pada malam ini, kita sedar dalam kebelakangan ini trend untuk masyarakat kita melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan, bersukan dan bersenam. Namun dalam keseronokan kita melakukan aktiviti kecergasan dan juga bersenam ini, perlu kita ketahui terhadap keberangkalian, kecederaan yang boleh berlaku kepada diri kita. Antaranya yang akan kita berikan perhatian pada malam ini adalah kecederaan ACL ataupun anterior cruciate ligament. Jadi bersama kami dalam ruangan hampir 1 jam ini untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut bersama dengan pakar kita, dan juga malam ini kami akan tunjukkan kepada anda demonstrasi senaman untuk kita mengukurkan lagi bagi pesakit yang selepas menjalani pembedahan ACL ini. Jadi terus saja setia bersama kami dalam Bicara DR iaitu untuk kita berdiskusi berkenaan kecederaan ACL. Terlebih dahulu kita saksikan ringkasan mukadimah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Okey, kecederaan ACL dari segi rawatan dan juga apa gejalanya kita akan perhalusi dengan lebih mendalam pada malam ini bersama dengan pakar kita iaitu Dr. Gandhi Nathan Solayar, pakar perunding ortopedik sukan dan sendi Ara Damansara Medical Center. Apa khabar Doktor? Oh, baik, terima kasih kerana baik Doktor. Hari ini topik yang sangat menarik untuk kita kongsikan kepada penonton semua. Mungkin untuk permulaan ini Doktor boleh kongsikan kepada penonton apakah yang boleh kita fahami secara mukadimahnya berkenaan ACL ini Doktor? So ACL kita kena faham ni lah. ACL, anterior cruciate ligament sebagaimana you kata tadi, adalah salah sebuah daripada ligamen yang terletak di dalam lutut kita. Dia bukan hanya satu ligamen saja, ada beberapa ligamen lain. Tetapi ACL ni terletak di dalam, dan sebagaimana dia ada nama istilah dia anterior, dia adalah ligamen yang menghala ke depan yang menghubungi tulang peha kita dengan tulang betis, dalam istilah sains femur and tibia. Dan dia ada beberapa peranan yang penting, mengukuhkan, menstabilkan lutut kita dan membenarkan seseorang tu membuat aktiviti harian dan juga aktiviti dan fungsi harian yang biasa.
Oh, okey. Itu saya mukadimahnya lah berkenaan dengan ACL ini. Jadi peranannya sangat penting untuk kita semua, doktor. Tapi dalam keseronokan kita bersukan ini, malang tidak berbau, doktor. Jadi boleh menyebabkan kecederaan pada ACL ini. Jadi mungkin doktor boleh memperincikan lagi apakah antara faktor yang boleh menyebabkan kecederaan ACL kepada individu ini, doktor. So ada beberapa faktor ataupun risiko yang menyebabkan individu itu akan mendapatkan kecederaan dengan ACL ini. Antara faktor yang utama ialah seseorang individu itu yang bergiat dalam bersukan. Dalam kita nak cakap dalam bidang sukan pun ada beberapa sukan seperti bola sepak, rugby yang memerlukan individu tersebut memecut dan menukar arah. They call it cutting moment. Juga dalam sukan yang lasak seperti ini, hoki, rugby, bola sepak, mereka boleh mendapatkan kecederaan dengan menepuh dengan player yang lain. Okey. Yang itu satu. Yang kedua, ada sukan yang memerlukan seseorang itu melompat. Okey, seperti bola keranjang, bola jaring, bola tampar misalnya. Okey, yang itu meningkatkan risiko dia. Selain daripada risiko hanya untuk bermain sahaja, jikalau kita akan mendapatkan pesakit yang menghadapi masalah ACL ni dalam bila seseorang tu terbabit dalam misalnya kemalangan kemalangan jalan raya ataupun jatuh dari tahap tinggi. Okey, dimaksudkan dia mengalami kecederaan lutut dan ACL dia terputus. Okey, itu antara faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan kecederaan ACL ini. Jadi apa antara tahap-tahap kecederaan dalam ACL ni, doktor, yang perlu kita ketahui? Okey, tahap kecederaan ni dia dalam istilah Inggeris dia panggil grade. So, dia secara am lah. Biasanya dia ada 3 grade. Grade 1, grade kedua, grade ketiga. And grade ketiga yang paling parah. So, pada grade pertama, biasanya ligamen tu dia mengalami kecederaan biasanya di bahagian pertengahannya, tetapi ligamen tu tak terkoyak. Struktur ligamen tu masih ada lagi. Dan dalam kes macam ni, biasanya tanpa pembedahan apa-apa, ligamen ni dapat sembuh. Dalam kes grade kedua, ligamen tu terputus tapi terputus separuh. So dalam kes sebegini, seseorang pemain atau pesakit tu mungkin akan menghadapi masalah ketidakstabilan di mana lutut dia akan rasa longgar, tetapi dia akan masa kita periksa pesakit ni there is still an end point. Maksudnya kita tak boleh nak angkat tulang betis tibia tu ke hadapan banyak. And then yang paling parahnya grade ketiga. And this ni adalah ramai yang ada masalah ni, grade ketiga, di mana ligamen tu terkoyak dan terkoyak habis. So bukan saja dia longgar, no end point, and memang fungsi dia tidak boleh memfungsi lagi lah. Okey. So inilah 3 grade yang biasa kita katakan. Okey. Seperti yang doktor nyatakan tadi, di ruang sendi lutut kita ni ada beberapa ligamen yang penting. Jadi kenapa bahagian ACL ini ni, doktor, mudah terkoyak, mudah cedera berbanding ligamen yang lain, doktor? Betul, kau ramai yang mengalami ACL, tapi kita tak dengar sangat ramai yang mengalami masalah misalnya ligamen lain, PCL, posterior, medial. Ini kemungkinan besar disebabkan cara kita main ataupun kemalangan yang dihadapi lah. Okay. ACL ni biasanya sebagaimana yang kata tadi, dia akan terputus masa kita bermain dan kita terpulas lutut kita. Ini benda yang biasa terjadi semasa seseorang tu bermain bola. Tetapi kalau ligamen lain, cara mereka, cara ataupun istilah apa, mekanisme kejadian yang tarik lutut ni dia lain sikit untuk ligamen lain. So saya dalam pandangan saya lah, disebabkan individu tersebut akan bermain dan dia harus berpecut dan bertukar arah. Ini menyebabkan tekanan yang lebih pada ACL berbanding dengan ligamen lain. Kan itulah antara sebab di mana ACL yang kerap kali tercedera berbanding yang lain lah. Selalunya apa antara simptom-simptom bagi individu yang mengalami kecederaan ACL ni? Saya dipahamkan biasanya akan ada pop sound, doktor. So pop sound yang tu yang paling klasik lah dia kata. Nak kata masa kita cerita pasal simptom, kita kena bahagikan. Dia ada simptom awal, ada juga simptom yang lewat sikit. Pada simptom awal, you're right.
pop sound tu, that's the yang paling ketara lah. Sesiapa main bola tiba-tiba pak, dia dengar sound ni, dia akan berhenti. Tapi dia ada simptom lain. Pada mulanya sakit. So sesiapa yang pemain bola misalnya, dia tak boleh nak terus nak bermain balik. Dia akan dibawa keluar padang. Ada juga kebengkakan lutut. Biasanya dia akan hadapi pada masa serta-merta ataupun beberapa minit selepas tu. Ada juga simptom lain di mana pesakit tu dia tak boleh jalan dengan baik. Dia akan jalan timpang lah pada mulanya. Okay. Ini antara simptom-simptom awal. Okay. Misalan seseorang tu dia ada ACL grade 2. Okay. Tak dengar suara pop tu. Tapi dia adalah sakit lutut ni. And lepas minggu, bengkak tu dah surut, dia nak main balik. So now, ni antara simptom-simptom yang lewat. Biasanya pemain ataupun pesakit tu akan mengalami masalah simptom kelonggaran sendi. Dia tak percaya atas sendi dia. Masa dia berjalan atau berlari, dia rasa nak jatuh. Semasa menimba berat di atas lutut yang tercedera. Kelonggaran tu adalah memang simptom yang serius lah yang kita harus dapatkan dalam masa kita bercakap dengan sejarah pasien. Antara simptom-simptom yang lain maksudnya simptom terkunci, locking dan juga simptom kesakitan. Lama kelamaan kalau kita biarkan ACL yang terkoyak tanpa dirawat ataupun dikenal pasti, diagnosis tak didapatkan, lama kelamaan ada kemungkinan rawan sendi kita akan terhaus atau terhakis. So dari awal sehingga akhir memang dia ada simptom lah. Itu sangat penting betul. Kita mengenali dan juga memahami simptom-simptom awal bagi ACL ini, jangan biarkan sampai berlarutan. Betul. Okey, dari pengalaman doktor sendiri ada juga pesakit yang tidak sedar yang mereka mengalami kecederaan ACL tapi terus bergiat aktif dalam sukan doktor. Bukan ramai yang akan datang. Sebabnya apa, kalau mereka nak berterusan dengan misalnya pemain profesional misalnya, dia mengalami kecederaan tetapi dia berbalik untuk berlatih, balik bermain, tetapi kadar keputusan dia tak setinggi sebelum, tak optimal seperti biasa, seperti dulu. Masa masa dia cek, kita dapat kenal pasti, longgar lutut kau ni, kau tahu tak kau cedera? Betul doktor, tahun lepas. So benda ni adalah perkara biasa. Tanpa dikenal pasti, mereka ada setengah orang tak tahu. And disebabkan benda tu dia akan berlarutan dan mengakibatkan masalah-masalah yang lain. Sebab itulah kita tidak boleh membiarkan perkara ini daripada berlarutan. Perlu mendapat rawatan segera untuk mengelakkan komplikasi jangka masa panjang, doktor. Baik doktor, lepas ini kita ada banyak lagi perincian yang akan kita bawakan kepada anda semua. Sepasti sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pengalaman, boleh terus sahaja ke laman Facebook rasmi kami, Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan kepada pakar kita pada malam ini. Tapi terlebih dahulu, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM.
Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu. Alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Menyampaikan hanya yang aktual, memberi inspirasi, menyerlahkan kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajuan tinggi pastinya dalam Malaysia IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Baik penonton, kita masih lagi meneruskan perbincangan berkenaan dengan kecederaan ACL, khususnya yang kebiasaan berlaku dalam kalangan individu yang aktif bersukan, khususnya dalam bola sepak. Kita sedia maklum doktor, ramai yang mengalami kecederaan ACL ini. Jadi doktor, untuk kita mengenal pasti berkenaan kecederaan ACL ini, apa antara diagnosis yang akan dilakukan kepada pesakit-pesakit ini? Okey, untuk mencapai diagnosis ACL ni, dia ada beberapa langkah. So, langkah pertama ialah doktor tersebut, bukan saja doktor, sesiapa pun. Kalau kita dengar seseorang tercedera lutut, dia kena tanya beberapa soalan. Soalan seperti mana yang kata tadi, dengar tak bunyi pop? Sakit, lebam ke tak kaki kau? You jalan okey tak? Jalan biasa ke jalan temping? Okey, ni adalah di antara dalam istilah bahasa Inggeris dia kata history taking. So, benda-benda ni paling penting untuk mengenal pasti sama ada betul ke tak ini. Selain daripada itu, diagnosis dia memerlukan pemeriksaan klinikal yang terperinci dengan doktor yang terlatih dalam bidang ortopedik. Dan untuk diagnosis betul, kita memerlukan pemeriksaan radiologi. Dan pemeriksaan yang paling penting adalah pemeriksaan MRI untuk mengenal pasti struktur ligamen sama ada dia tercedera atau tidak. Itu permasalahannya doktor. Kadang-kadang bila kita tengah berseronok bersukan ni doktor, kadang kita tak terperasan doktor. Betul. Bunyi pop sound tu doktor. Betul. Jadi apa antara kaedah rawatan yang akan diberikan kepada individu yang mengalami kecederaan ACL ini doktor? Macam doktor cakap tadi ada 3 tahap. Adakah rawatannya sama untuk 3 tahap? Dia bergantung bukan saja pada tahap grade, tetapi bagaimana grade kecederaan itu the effect on the patient. Misalnya, seseorang yang ada grade 2 banding dengan seseorang yang ada grade 1, kemungkinan simptom orang grade 1 lebih tinggi. So, it's very individual.
So untuk rawatan, rawatan pada peringkat awal sama ada you grade 1 ke grade 2 ke grade 3. Rawatan awal dia memang senang. Di mana kita kena kontrol kesakitan, kontrol bengkak dengan menggunakan ais, compression, balut lutut ni, dan juga elevation, tingkatkan supaya ada masalah lain yang akan berlaku pada peringkat awal lah. Itu pada peringkat awalnya doktor. Yeah. Mungkin pandangan doktor sendirilah untuk individu yang tidak sedar mereka mengalami kecederaan ACL, mungkin mereka beranggapan cuma terselioh sikit je. Betul. Jadi dibiarkan kecederaan tersebut dan melakukan urutan tradisional ke ataupun sekadar meletak minyak saja doktor. Kan? Betul. Ini ramai pesakit macam ni. Pada peringkat awal, lepas kita kontrol kesakitan, bengkak tu dah surut, pergilah kalau nak dapatkan urutan tradisional ke apa, bukan tak ada masalah pun. Tetapi kalau biasanya untuk sesiapa yang dengar ni, kalau kita masih mengalami kesakitan dalam lutut kita, rasa tak stabil dalam lutut kita, jangan biarkan benda tu. Walaupun dah mendapatkan rawatan yang sebagaimana you kata tadi, minyak ke urut ke entah, dapat semua benda tu, lepas you start main, kalau you rasa masih sakit ataupun mengalami simptom-simptom, jangan biarkan benda tu. Dapatkan rawatan awal. Okey, dapatkan rawatan awal, itu penegasan daripada doktor dari awal tadi, doktor. Sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda semua berkenaan kecederaan ACL ini. Jadi sekarang ini doktor, saya nak ambil satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, iaitu Encik Muhammad Azdi Mutalib. Soalannya doktor, apakah kesan jangka masa panjang sekiranya tidak melakukan pembedahan untuk merawat kecederaan ACL? Saya kedua-dua belah lutut cedera ACL. Alamak. Kesan jangka masa panjang. Okey. Dia ada beberapa kajian telah dibuat mengenal pasti sesiapa yang mengalami kecederaan ni. Jangka masa panjang kita bercakap pasal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. So kita kena faham, lepas ACL ni koyak, sama ada satu lutut ke dua lutut ke, lutut kita takkan stabil. Especially masa kita buat kegiatan yang lasak. So, apakah masalah jangka masa panjang? Pada mulanya, dia akan ada masalah pada tisu meniskus kita. Ini adalah tisu macam, istilah kalau you bawa kereta, meniskus ni macam shock absorber. Okay, menerima tekanan dari tulang peha kita kedua. Kalau benda ni dengan ACL yang tak tercedera, masalah ACL meniskus yang terkoyak akan meningkat. Dan lama kelamaan, tanpa ACL, tanpa meniskus, kita ni akan kemudaratan yang akan didapati ialah biasanya keradangan sendi lah ataupun arthritis. So yang itu yang dalam jangka masa panjang. Itu kita tak mahu doktor. Kita nak biarkan sehingga menyebabkan kesan jangka masa panjang. Doktor. Kalau boleh kita perlu dapatkan rawatan dengan kadar segera. Okey, kita nak baca satu lagi persoalan yang diajukan oleh rakan kita di Facebook. Saya difahamkan daripada Encik Wan Ahmad. Kalau boleh kita kongsikan di kaca televisyen bersama dengan penonton pada ketika ini untuk kita bacakan dan kita ajukan kepada penonton. Persoalan yang diajukan oleh Encik Wan Ahmad, apabila saya menaiki tangga saya akan merasa pedih ataupun sakit di bahagian lutut. Adakah ini dikategorikan sebagai ACL, doktor? Ini adalah soalan yang baik. Tetapi masalahnya hanya dengan mendengar simptom, masalah naiki tangga ni tak mencukupi untuk mengenal pasti sama ada betul ke tak ACL ni. Sesiapa yang ACL dia terkoyak, ya kadang-kadang akan mengalami masalah naik tangga dan kadang-kadang turun tangga juga. So, jikalau pesakit tu mengalami masalah ni dan mengalami masalah ni untuk jangka masa yang panjang, dapatlah rawatan periksa dulu. Jumpalah doktor yang boleh memeriksa dan kenal pasti sama ada masalah ni ada ke tidak. Bukan saja ACL dan lutut kita, dia ada tisu lain juga. Okey, selain itu juga doktor, ada lagi persoalan yang ingin saya ajukan kepada doktor daripada rakan kita iaitu Arjim Kido. Kenapa setiap kali melipatkan lutut, bila bangun lutut akan ada bunyi kruk-krak? Bunyi kruk-krak. Okey, so dalam lutut kita ni, lutut kita ada bukan saja ACL saja dalam lutut. Kita ada ligamen, tisu meniskus, tisu synovium. Satu lagi adalah rawan sendi kita sendiri ataupun pelitup, hujung tulang kita.
antara tisu-tisu ni, kalau sebarang tisu ni mengalami kecederaan, kadang-kala dia ni akan berbunyi. Semasa kita bergerak lah sendi kita. And sama ada kadang-kala dia akan rasa sakit, kadang-kala tak sakit. Tapi ini adalah antara benda-benda yang boleh dikenal pasti untuk mengakibatkan bunyi terkeluar dari lutut kita lah. Okey, jadi tapi bunyi kruk-krak ni dia bukan bunyi pop tapi ini kruk-krak lagi. Okey doktor, untuk kita memahami berkenaan rawatan untuk kecederaan ACL ini doktor, adakah ianya hanya boleh dilakukan dengan pembedahan semata-mata ataupun ada rawatan tanpa pembedahan untuk kecederaan ACL ini doktor? Ini soalan yang baik. Dan ramai yang sering kali tanya saya, ACL yang koyak, rawat surgery or no surgery, nak rawat ke tak? Kita kena faham dulu individu kita ni. Kalau sesiapa yang mengalami kecederaan ni, tapi mereka ni berusia tak tahulah dalam 50-an, tidak bergiat lasak dalam kegiatan sukan, dia boleh berfungsi macam biasa, dan mereka ni gigih dalam menjalani rehabilitasi otot dan lutut. Kebiasaannya kalau otot mereka stabil, lutut mereka stabil, mereka tak mengalami simptom kelonggaran ke apa-apa. Tak ada kejadah dari masalah ACL ni. Ada kalanya kita boleh merawat pesakit ini tanpa pembedahan. Tetapi dalam pengalaman saya lah, seringkali masalah ni dihadapi oleh seseorang yang muda, remaja ataupun orang yang berumur 20-30, lasak dalam kegiatan sukan. Ni menjadi masalah. Walaupun kita rehabilitasikan otot kita di sekeliling lutut ni, kadang-kadang benda ni tidak mencukupi untuk menstabilkan balik lutut kita ke keadaan yang asal. So nak jawab soalan tu, sama ada kita boleh rawat ke tak boleh rawat, dia banyak faktor. So benda ni semua kena dikenal pasti sebelum kita mendapatkan ataupun membuat pilihan. Sama ada nak pergi untuk pembedahan atau tidak. Terdapat banyak faktor untuk menentukan sama ada seorang individu tersebut merupakan ideal candidate ataupun calon yang sesuai untuk melakukan pembedahan, betul? Betul. Okey, itu antara perkara yang sangat penting untuk kita fahami berkenaan kecederaan ACL. Selepas ini penonton, kita akan menunjukkan kepada anda demonstrasi senaman yang terbaik untuk individu yang pernah mengalami kecederaan ACL ataupun selepas pembedahan untuk kecederaan ACL ini. Jadi terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Hubungi 03 8000 8000 Malaysia Government Call Center. Perniagaan anda keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda.
Okey penonton, sekarang ini kami nak tunjukkan kepada anda demonstrasi senaman. Jadi hari ini kita bersama dengan Encik Nelson yang merupakan pegawai fisioterapi daripada Ara Damansara Medical Center. Apa khabar? Khabar baik. Okey, mungkin boleh perkenalkan kepada penonton apa antara senaman-senaman yang akan kita buat demonstrasi sekejap saja lagi. Biasanya Nelson akan berkongsi ACL rehab pada 3 fasa. Untuk fasa yang awal akan mengandungi beberapa exercise di antara minggu yang pertama hingga minggu yang ke-6. Selepas itu, pesakit itu akan berteruskan senaman ACL rehab pada minggu yang ke-7 hingga minggu yang ke-20, iaitu ACL rehab pertengahan. Yes. Okey, adakah senaman-senaman ini berbeza-beza mengikut tahap kecederaan ACL tersebut? Yes, berbeza dari tahap kesukaran dengan beban yang akan digunakan oleh pesakit. Okey. Jadi sekarang ini kita nak tunjuk untuk permulaannya senaman apa? Yes. So, senaman untuk fasa yang awal ACL yang Nelson nak kongsikan adalah static quadricep contraction. Nelson akan tunjuk dekat yoga mat sini. Okey. Pesakit digalakkan duduk berlunjur panjang, kemudian letak tuala di bawah peha dengan lutut. Kemudian tekankan lutut ke bawah arah tuala dan menekannya selama 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian relax. Dan pesakit selalu akan mengulangkan exercise ni selama 10 hingga 20 kali. Objektif exercise ini adalah untuk mengaktifkan quadricep muscle selepas pembedahan supaya boleh mengelakkan pembaziran otot. Dan senaman yang kedua ketara dibuat oleh pesakit ACL lepas operation adalah senaman regangan untuk mengelakkan sendi itu dari ketat, iaitu namanya heel slide. So, senaman ini bagus untuk meningkatkan jurat pergerakan sendi lutut. So, pesakit itu digalakkan baring, terlentang, kemudian guna sehelai kain untuk membantu. Senaman ini juga dinamakan sebagai senaman pasif. Ya, so tangan ini akan digunakan untuk menolong untuk meningkatkan jurat pergerakan. Dan senaman ini juga turut digalakkan untuk buat selama 30 kali. Perlahan-lahan pesakit itu boleh menukarkan exercise ini kepada pergerakan aktif tanpa tali itu. Okey. Untuk permulaan kita menggunakan tali sebagai bantuan dan seterusnya membiasakan diri kepada pesakit untuk melakukan regangan ataupun senaman seperti ini. Okey, ini untuk tahap yang pertama. Yes, tahap pertama. Tahap yang kedua? Setelah tahap pertama, kita akan memasuki ACL rehab kepada pertengahan, iaitu minggu yang ke-7 hingga ke-20. Dan Nelson akan berkongsi sekelompok exercise, iaitu berjenis close kinematic chain exercise. Close kinematic chain exercise bermaksud pesakit itu akan membuat exercise dengan tapak kaki selalu bersentuhan dengan lantai. Supaya ACL tidak koyak kembali. So Nelson sekarang akan mengajak Munawar untuk buat squat, iaitu senaman close kinematic chain yang pertama. Sila buka tapak kaki seluas bahu. Tapak kaki seluas bahu. Alright. Step 2, kita akan menggunakan teknik hip hinge, iaitu menggerakkan pinggul ke belakang. Yes. So pesakit itu boleh menurun sebanyak 90 darjah. Kemudian bangkit semula dengan mengetatkan otot quadricep. Exercise ini juga melatihkan otot gluteal muscle juga. So, pesakit selalu akan buat senaman ini selama 30 kali.
Okey. Ya. Okey, kita harapkan anda semua penonton di rumah juga boleh mencuba sambil-sambil menyaksikan kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Pastinya anda boleh mencuba juga bersama dengan pakar kita sekarang. Okey, ini bukan salah satu kita boleh buat berapa banyak kali tadi? 30 kali. 30 kali. Okey, seterusnya? Seterusnya Nelson nak berkongsi 2 lagi jenis senaman close kinematic chain exercise. Okey. The next exercise adalah panggil split squat. So split squat tak perlu kawasan yang luas. Munawar hanya perlu letak tangan dekat waistline. Kemudian strike kaki yang nak dilatih ke depan. So kita menganggap kaki kiri sebagai kaki yang operation tu. Strike kaki kiri tu ke depan. Dan pastikan tumit yang kaki baik tu terangkat. Kemudian kita akan menurunkan berat badan pelan-pelan ke paras 90 darjah, lutut bengkok. Kemudian kita akan membangkit semula ke atas dengan mengetatkan otot depan quadricep. Senaman ini juga dibuat selama 30 kali. Wow, 30 kali Yes. Okey. Dan pesakit itu akan pelan-pelan start menggunakan beban yang eksternal seperti kettlebell atau dumbbell untuk meningkatkan cabaran exercise berikut. So seperti squat tadi, dia boleh pegang pemberat kettlebell ni kemudian menurun. Atau split squat tadi, dia boleh pegang dengan tangan. Dan exercise ini akan menjadi lebih mencabar. Okey, kita sekalikan dengan bebanan. Jadi kalau tak ada seperti dumbbell seperti ini, mungkin kita boleh gunakan peralatan lain seperti botol air, boleh juga? Boleh, tentu boleh. Ya. Okey, seterusnya senaman yang boleh kita lakukan untuk tahap yang mungkin lebih serius lagi? Yang peringkat akhir kan? So selalunya pesakit berhampiri minggu yang ke-21 dan ke atas, pesakit itu akan berminat untuk mengembali kepada sport atau sukan yang pesakit itu dicederakan. So pesakit itu akan berminat juga mengembali ke function atau aktiviti seharian yang lebih advance. Nelson akan menggalakkan pesakit itu menggunakan senaman plyometric ini. Senaman plyometric ini berasaskan prinsip atau aspek yang memerlukan memecut, melompat, landing dengan kontrol atau berlari secara pantas. So memudahkan kata, senaman plyometric ini menggunakan beban berat badan dan bergerak secara eksplosif. Okey, contohnya? Okey, Nelson akan menunjukkan senaman yang senang untuk diperbuat, iaitu panggil high knee run. Dengan petak yang sedia ada ni, angkat lutut setinggi paras pinggang dan bergerak secara pantas. Jangan lupa bernafas. Kemudian kembali. Kalau selama ini kita lakukan secara berulang kali berapa banyak? Pesakit itu boleh buat dengan cara timing, iaitu dia boleh set sesuatu masa dan habiskan masa tertentu depending on tahap kecergasan individu tersebut, atau pesakit itu boleh determine sesuatu number atau set seperti maybe 8 lap atau 10 lap. Jadi selalunya tempoh fisioterapi ini akan berlangsung sehingga minggu yang ke-20 Yes, dan ke atas juga ada, okey. Selalunya kalau untuk rawatan fisioterapi ini, bagaimana ianya akan membantu memulihkan pesakit yang mengalami kecederaan ACL ini? Jadi selalunya pesakit yang akan datang ini, apa yang akan Nelson sendiri nasihatkan kepada mereka? Apa yang don'ts yang perlu mereka lakukan? Yang pertama, selalu dengar nasihat doktor. Yang kedua, kalau exercise yang mereka melakukan bersama terapis mereka terlalu suka, mereka perlu discuss dengan terapis tersebut untuk memberitahu terapis tu, so dia orang tahu mengurangkan tahap kesukaran exercise tu supaya lutut itu tidak
cedera semula waktu melakukan rehab. Dan exercise, apa jua saja design exercise tu, ia pasti selamat untuk pesakit itu. Sebab kalau pesakit itu jatuh waktu membuat rehab, takut ACL yang tak cukup kukuh atau matang sewaktu minggu yang pertama hingga yang ke-20 tu boleh terputus semula. Okey. Jadi dengan ini kita ada satu soalan yang sangat berkaitan dengan senaman untuk kecederaan ACL ini. Kalau kita boleh kongsikan kepada anda daripada rakan Facebook kita, iaitu Nur Natasha. Soalan saya, ACL grade 2 dan buat rawatan fisioterapi. Kenapa lutut susah lurus penuh? Susah nak bagi luruskan lutut ni. Kenapa? Okey, terima kasih Nur Natasha. Kemungkinan pesakit yang mengalami kesukaran untuk lurus perlu meluangkan lebih masa untuk analyse exercise yang diberi dekat rumah. Mungkin pesakit ni perlu meluangkan masa membuat exercise yang lebih memfokuskan melurus seperti stretching dekat bahagian hamstring. Kalau hamstring itu ketat, kemungkinan pesakit itu rasa sukar untuk meluruskan lutut. Selain itu, pesakit itu boleh fokus kepada otot quadriceps sebab otot quadriceps itu yang akan membantu pesakit ini meningkatkan kualiti hidup dengan meluruskan kaki dengan sempurna. Okey, mungkin ada sedikit kata-kata nasihat daripada Nelson kepada individu yang selepas menjalani pembedahan ACL ini ataupun yang pernah mengalami kecederaan ACL ini berkenaan dengan kepentingan untuk mereka menjalani fisioterapi ini. Oh yes, jangan cuba membuat exercise yang mereka melihat dekat internet tanpa pakar nasihat fisioterapis atau doktor. Sebab apa yang mereka melihat dekat social media, mereka akan tercedera juga kalau mereka membuat exercise tu tanpa professional advice. Paling penting adalah untuk kita mendapatkan rawatan fisioterapi daripada pakar-pakar yang bertauliah. Jadi terima kasih Nelson kerana menunjukkan kepada kita demonstrasi senaman yang sangat penting untuk kita ketahui, khususnya bagi individu yang pernah mengalami kecederaan ACL ataupun selepas menjalani pembedahan ACL ini. Baik penonton, seperti biasa setiap minggu kami akan bawakan kepada anda kapsul farmasi, tapi terlebih dahulu kita akan berehat seketika. Dengan selepas ini kami akan bawakan banyak lagi perincian untuk anda berkenaan kecederaan ACL. Negara perlu melahirkan lebih ramai bakat dan tenaga kerja digital yang berdaya saing, infrastruktur yang serba lengkap dan terus memastikan keupayaan serta kapasiti negara kita kekal bertaraf dunia. Ini penting supaya kita dapat memastikan generasi masa depan mempunyai asas dan kemudahan yang diperlukan untuk terus memacu negara menjadi sebuah negara digital yang serba maju. Jadi harapan saya agar usaha kerajaan dalam memperkenalkan inisiatif seperti MD dapat menggerakkan keluarga Malaysia ke arah ekonomi digital yang amat diperlukan. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Ya, penonton, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sekarang ini, Doktor, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya kira saya akan membaca beberapa soalan daripada anda semua, iaitu antaranya daripada Joe Rider 7. Dia menyatakan dia telah melakukan operasi untuk ACL, pembedahan untuk ACL ini, dan telah menjalani fisioterapi selama lebih 6 bulan, tetapi lututnya masih lagi sakit. Jadi beliau cuba untuk bergerak aktif kembali, namun nak berjalan pun sakit, Doktor. Jadi apa yang perlu dilakukan? Adakah beliau perlu menjalani pembedahan sekali lagi atau bagaimana, Doktor? Ya, ini soalan yang baik. Sesiapa yang mengalami kerumitan atau masalah lepas mengalami pembedahan ACL ni dan telah menjalani proses pemulihan ataupun rehabilitasi ni, kita kena kaji balik kenapa pasien ni masih lagi sakit. Adakah masalahnya memang betul datangnya daripada ACL yang kita dah bedah dan baiki, ataupun dia datang dari punca yang lain. Sebagaimana yang kita kata tadi, ada tisu-tisu lain di dalam lutut kita, sebagaimana tisu meniskus, ligamen-ligamen yang lain dan rawan sendi. So kita kena ambil faktor-faktor ni dan kaji balik mengapa pasien ni mengalami sakit ni yang tertentu dan membuat rancangan ataupun plan yang sebenarnya untuknya. Okey, Doktor. Saya kiranya kita perlu memberikan perincian juga, Doktor, untuk proses pembedahan, khususnya bagi penggantian ligamen ACL. Bagaimana sebenarnya prosedur tersebut dilakukan, Doktor? Ini soalan yang baik ni. Ligamen ACL ni is my favorite ligament. So ACL ni dia ada beberapa cara nak ganti ligamen ni. And kita kena dapatkan source this ligament. Ke mana kita nak dapat ligamen untuk menggantikan ACL? Dalam pengalaman saya dan latihan saya menggunakan ligamen hamstring, iaitu tendon di lutut dan di bahagian belakang paha kita. Ada juga punca yang lain di mana patella tendon boleh digunakan dan beberapa ligamen yang lain lah. So biasanya in a nutshell, operation ini kita menggunakan kamera. So luka di atas lutut ni memang kecil banding dengan ACL yang dulu di mana kita buka lutut kita betul-betul. So dia menggunakan kamera, luka-luka yang kecil, and then parut dia biasanya dalam tak sampai 5 cm pun untuk mengalami ni. Biasanya kita tebuk lubang di bahagian paha, tulang betis atau tulang tibia, dan menggunakan tisu tersebut untuk menggantikan ACL kita. Itu in a nutshell, itulah pembedahan ACL. Biasanya dia akan ambil masa dalam 1 jam setengah lebih kurang. Okay. Untuk ACL tu. Jadi selalunya selepas penggantian ligamen ACL ini, Doktor, dari berapa lama selalunya tempoh yang disarankan untuk individu tersebut untuk berehatlah kira untuk memulihkan ligamen mereka ni, Doktor? Ya, so proses pemulihan ni sebenarnya dia bergantung kepada doktor dia. Ada beberapa doktor yang mereka mempunyai pengalaman yang lain, masing-masing dia ada protokol mereka sendiri. So, misalnya untuk pasien saya, biasanya saya tak bagi dia rehat pun. Pada hari yang mereka mengalami pembedahan ACL, pada masa tu pakar fizioterapi akan datang dan membenarkan pasien tu menggerakkan lutut tu untuk mengelakkan kekakuan ataupun stiffness dalam lutut kita. Pada masa yang sama, pasien ni walaupun dia boleh berjalan, dalam protokol saya akan membenarkan pasien saya berjalan, menerima beban ataupun berat badan kita atas lutut tu.
tapi dengan selamat. Dan cara ni bukan saja dengan fizio, kita akan menggalakkan pasien untuk menggunakan brace untuk just for protection untuk ligamen tu untuk beberapa minggu. So pada mulanya kita akan suruh mereka berehat. Kalau mereka kerja lasak ke apa, tak payahlah pergi kerja. Kalau kerja kau pemain bola misalnya, nak balik berlatih ni dia akan ambil masa yang lama. Biasanya sampai 6-9 bulan kadang-kadang. Tetapi misalnya seseorang tu bekerja di pejabat, mereka biasanya akan balik bekerja dalam paling awal pun 4 ataupun 6 minggu lah. So dia akan ambil jangka masa yang tertentu untuk benarkan ligamen yang kita ganti ni untuk sembuh balik. Doktor, ada tak macam pantang larang ke perkara yang perlu dielakkan ke semasa proses pemulihan ni ACL ni, doktor? Ni kita kalau nak cerita, yes. Pantang nombor 1. Masalah ni adalah biasanya adalah masalah orang muda. Pantang, ini orang muda payah nak dengar. Jangan kau balik bermain bola sebelum benda ni sembuh. Okey. Saya dapat ada 2-3 orang, usia dia memang kurang daripada 25 lah. Lepas 2-3 bulan lepas ACL, operation ACL ni, mereka actually sebenarnya mereka akan rasa sakit tu tak rasa sakit, jalan macam biasa, dah bawa kereta, dah ni masalahnya. Betul. Nak mengawal diri mereka ni, nak kontrol, jangan main. Because member-member mereka ni tengah ada atas padang bola, susah nak kontrol. So ni antara pantang yang paling penting. Kita kena bagi tahu pesakit-pesakit kita. Kalau dia nak main benda-benda lasak ni, bagilah masa, tunggu sampai grafis sembuh. Okey. Tapi ada keberangkalian itu ataupun risiko untuk ACL di bahagian ligamen tu putus kembali ataupun cedera kembali, doktor? Betul. Itu perkara yang perlu kita berikan perhatian sebenarnya lah. Jadi, doktor, dalam situasi semasa sekarang ini untuk kita memahami kecederaan ACL ini, doktor, apakah antara cara-cara untuk kita mengelakkan daripada kecederaan ACL daripada berlaku? Langkah-langkah pencegahan yang perlu diketahui oleh semua, khususnya bagi individu yang aktif bersukan ni, doktor? Langkah pencegahan ni soalan yang susah sikit. Macam mana kita nak elakkan kalau you tak main bola, takkan you nak putus ACL. Tapi susah benda ni. Kita memang kena bergiat dalam aktiviti sukan untuk bukan saja kemunian jasmani gitu apa. Kalau kita bercakap macam mana kita nak berlatih seseorang pemain tu untuk mengurangkan risiko mereka, FIFA, Perbadanan Bola Sepak Antarabangsa, dia memang ada beberapa senaman yang disyorkan, especially untuk pemain-pemain bola sepak yang berusia remaja, supaya mereka dilatih benda ni untuk menguatkan otot mereka supaya dia kuat. Dah kaki you kuat, ada kemungkinan benda ni berlaku akan dikurangkan. Nak ambil keluar risiko ni memang susah. Risiko tu tetap ada, doktor. Tapi yang paling penting untuk kita mengetahui simptom-simptom awal ya, doktor. Betul. Jadi bagaimana pandangan doktor terhadap pentingnya peranan pegawai-pegawai fisioterapi yang berada dalam pasukan sukan ini untuk mereka mengetahui berkenaan simptom-simptom yang berkaitan dengan kecederaan? I cannot stress it enough. Actually, pakar-pakar fisioterapi kita memang terlatih bertauliah. Mereka tahu pasal benda ni. And benda ni diambil serius. Seperti mana di Malaysia, kalau dia cakap di peringkat FAM ataupun peringkat pasukan-pasukan Liga Perdana, fisioterapi mereka memang terlatih. Dan dalam pengalaman saya dengan dealing saya dengan mereka memang bagus. Mereka akan kena pasti player-player ni pada hari itu juga. Dan biasanya saya akan jumpa player ni, kalau mereka akan jumpa saya dalam within 24 hours. And then mendapatkan rawatan susulan lah. So pakar-pakar fisioterapi kita memang terlatih. Biasanya sesiapa dalam bidang perubatan ni mereka akan tahulah. Tapi yang pentingnya player tu. Kalau you ada masalah ni, dapatkan rawatan awal, dapatkan nasihat daripada sesiapa yang terlatih dan kita ambil dari situlah. Itu sangat pentinglah. Mungkin ada kata-kata nasihat daripada doktor sendiri sebagai kesimpulan untuk topik kita pada malam ini berkenaan kecederaan ACL, doktor, kepada masyarakat di luar sana. So kesimpulannya, benda ni memang it's very common
dalam Malaysia saya rasa dalam 8 ke 10 ribu ACL satu tahun akan dialami di negara kita sendiri. So kita kena kenal pasti simptom tu. Kalau sesiapa yang kita tahu ataupun kita sendiri terbabit dalam kecederaan ni, dapatkanlah nasihat ataupun jumpalah doktor pada peringkat awal, dapatkan rawatan awal. Kalau you perlukan pembedahan, dapatkan pembedahan. Dan paling penting sebagaimana Encik Nelson dia kata tadi, lepas pembedahan ambil masa untuk berpulih dan compliance untuk rehabilitasi itu memang tidak boleh ditekan lebih baik. Penekanan doktor dari tadi adalah untuk kita mendapatkan rawatan dengan kadar segera, rawatan awal supaya dapat mengelakkan daripada komplikasi ataupun kesan jangka masa panjang kepada kesihatan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Gandhi Nathan Solayan atas perkongsian pada malam ini. InsyaAllah kita harapkan ianya memberi manfaat yang cukup besar kepada anda semua untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan dengan kecederaan ACL ini. Baik, sampai di sini sahaja penonton untuk topik perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik yang berkaitan dengan dunia kesihatan. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat.